بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Dan Alhamdulillah kita dapat menyambung pengajian akidah kita berpandukan kepada kitab Risalah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita masih lagi membincangkan risalah yang pertama, iaitu kitab Ummul Barahin, yang ditulis oleh Imam Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu, wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisina biqira'atih. Jadi sekarang kita dah sampai pada muka surat 12. Imam Sanusi radhiyallahu anhu sebelum ini dia telah menyatakan sifat wujud. Dan dia juga telah menyatakan 5 sifat yang diistilahkan sebagai salbiyah. Jadi pada muka surat 12 ini Imam Sanusi menyatakan maka ini ialah 6 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, dikenali sebagai sifat nafsiyah. Dan kita dah bincangkan dalam pengajian lalu bahawa sifat nafsiyah bermaksud ciri-ciri asas sesuatu zat. Sifat yang merujuk kepada ciri-ciri asas bagi sesuatu zat digambarkan oleh akal. Dan 5 yang seterusnya dikenali sebagai sifat salbiyah. Dan itu kita bincangkan bahawa sifat salbiyah ialah sifat yang merujuk kepada penafian perkara-perkara yang tidak layak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita membincangkan kidam, kita menafikan awal daripada Allah. Apabila kita membincangkan sifat baqa, kita menafikan akhir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, kita menafikan persamaan antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Qiyamuhu ta'ala binafsihi, kita menafikan berhajat ataupun bergantungnya Allah ta'ala kepada sesuatu tempat untuk wujud ataupun penentu ciri-cirinya, yang diistilahkan dalam bahasa Arab sebagai mukhassis. Dan daripada wahdaniyat, kita dah bincangkan bahawa Allah ta'ala tidak berbilang dan tidak mempunyai sekutu. Jadi disebabkan oleh penafian dalam makna sifat-sifat tersebut, maka kumpulan yang kedua dinamakan dengan sifatus salbiyah, sifat yang berbentuk penafian. Dan wajib juga di sisi Allah. Jadi kita sambung teks Imam Sanusi. Imam Sanusi radhiyallahu anhu berkata, dan wajib juga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala 7 sifat yang dikenali sebagai sifatul ma'ani. Sifat tersebut ialah kudrat, artinya kuasa. Iradat, artinya kehendak. Kedua-dua sifat ini berhubung, at-ta'alluq, dengan segala benda-benda harus, iaitu perkara yang kewujudan dan ketiadaannya boleh diterima oleh akal fikiran manusia. Ketiga, al-ilmu, artinya pengetahuan. Sifat ini berhubung dengan segala perkara, iaitu wajib, mustahil dan harus. Keempat, al-hayat, artinya hidup. Sifat ini tidak berhubung dengan sesuatu apa pun. Kelima, as-sama', artinya pendengaran. Keenam, al-basar, artinya penglihatan. Kedua-dua sifat ini berhubung dengan benda-benda yang wujud sahaja. Ketujuh, al-kalam, artinya perkata ataupun kata yang tidak bersuara dan berhuruf. Maksudnya tidak bersuara dan tidak berhuruf. Sifat ini berhubung dengan perkara yang sama seperti sifat ilmu. Jadi Alhamdulillah kita dah sampai kepada kumpulan ketiga daripada sifat yang dinyatakan, sifat-sifat wajib yang dinyatakan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kumpulan ketiga ini dinamakan sebagai sifatul ma'ani. Jadi sebelum kita membincangkan tentang
isi kandungan sifat ma'ani tadi, maka kita bincang terlebih dahulu apakah maksud sifat ma'ani, agar kita dapat lebih memahami mengapakah kumpulan ini dinamakan sebagai sifatul ma'ani. Jadi pertamanya, lafaz al-ma'ani, dia ialah kata jamak. Maksud kata yang menunjukkan kepada bilangan yang melebihi 2. Lafaz jamak bagi kata tunggal ma'nan. Jadi lafaz ma'nan merujuk kepada 1. Apabila banyak melebihi 2, yang dinamakan sebagai ma'anin. Jadi persoalannya, apakah yang diertikan, apakah yang dimaksudkan dengan lafaz ma'nan? Jadi ulama tauhid radhiyallahu anhu memberitahu bahawa lafaz ma'nan yang digunakan sebagai nama kumpulan bagi 7 sifat di dalam sifat 20 ini, lafaz ma'nan bermaksud sifat. Sebagaimana kita maklum, lafaz ma'nan dia ialah kata lawan bagi lafaz zat. Jadi lafaz zat, salah satu daripada kata yang berlawanan dengannya ialah ma'nan. Maka oleh sebab itu, ma'nan mempunyai makna yang sama dengan sifat. Maksudnya, zat lawannya ialah sifat. Begitu juga zat lawan ialah ma'nan. Jadi apabila kita membincangkan tentang sifat 20, maka sememangnya kita maklum bahawa kesemua 20 tadi ialah sifat. Kesemua 20 perkara yang dibincangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat yang wajib tersebut, kita maklum kita namakannya sebagai sifat 20. Tetapi menjadi persoalan, daripada kesemua 20 sifat tadi, hanya 7 sifat sahaja yang diistilahkan sebagai ma'nan, yang diistilahkan sebagai sebenar-benarnya sifat. Kerana kita dah maklum lafaz ma'nan, dia membawa makna yang sama dengan sifat. Jadi apabila kita kata sifat al-ma'ani, samalah seperti kita kata sifat-sifat yang merujuk kepada perkara yang benar-benar sifat. Kerana al-ma'ani membawa makna as-sifat. Jadi timbullah persoalan, kerana daripada awal sifat 20 tadi, kita membincangkan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengapakah hanya 7 ini saja yang dinamakan dengan ma'ani? Kenapakah hanya 7 ini saja yang layak mendapat nama as-sifat? Jadi ulama mensyarahkan bahawa ketujuh-tujuh sifat ini, iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama dan basar, kalam, ketujuh-tujuh sifat ini ialah benar-benar sifat yang wujud pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketujuh-tujuh sifat ini ialah sifat-sifat yang benar-benar diistilahkan sebagai mawujud, wujud pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, yang sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala membukakan hijab dirinya yang maha agung, zatnya yang maha suci kepada makhluknya, maka makhluknya akan melihat keagungan Allah, zatnya dan sifat-sifatnya, iaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Dia berbeza dengan sifat-sifat yang dinyatakan sebelum ini, seperti sifat wujud. Kerana sifat wujud terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahawa wujud, ada yang mengatakan dia ialah hal yang wajib bagi zat. Ada juga yang mengatakan bahawa kewujudan ialah pemahaman bagi keadaan sesuatu zat. Dan Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri mengatakan bahawa kewujudan sesuatu ialah diri zat itu sendiri. Maka apabila kita membincangkan tentang wujud, kita tidak memahami perkara yang baru. Bahkan kita memahami diri zat semata-mata. Jadi berbeza dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam, mereka ataupun kumpulan ini ialah perkara yang benar-benar memahamkan sifat. Maksud apabila kita kata zat Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan kudrat, kita mendapat satu perkara yang baru. Maksud kita dapat pengetahuan, bahawa zat Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan kudrat. Perkara ini juga berbeza dengan sifat salbiyah yang pernah kita bincangkan. Kerana sifat salbiyah,
dia menceritakan tentang perkara yang dinafikan daripada zat. Bukan menceritakan tentang perkara yang ada pada zat. Berbeza dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar dan kalam. Kudrat, dia menceritakan tentang sifat, menceritakan tentang satu perkara yang wujud pada zat Allah, yang berada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan iradat, dia menceritakan tentang satu sifat yang wujud pada zat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeza dengan sifat salbiyah yang pernah kita bincangkan, seperti kidam. Kidam, dia tidak membawa pemahaman tambahan kepada zat Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia menafikan perkara-perkara yang tidak layak daripada zat. Maksud setelah kita memahami sifat salbiyah, kita masih memahami zat ialah semata-mata zat tanpa difahami ada sifat yang lain padanya. Sebagaimana kita bincangkan Zaid. Setelah kita mengatakan Zaid tadi tidak perempuan, Zaid tadi tidaklah seperti binatang, Zaid tadi bukanlah kenderaan, Zaid tadi bukanlah seperti ikan di laut. Setelah kita menafikan perkara-perkara yang tidak layak daripada Zaid, kita masih belum mengetahui apakah sifat Zaid. Kita hanya mengenal zat Zaid ialah manusia. Nah, itu saja. Jadi apabila kita bincangkan tentang sifat salbiyah tidak membawa pemahaman sifat tambahan yang wujud. Dia tidak membawa pemahaman satu sifat yang wujud pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah dia dikumpulkan ataupun dia dihimpunkan di bawah nama as-salbiyah. Sifat-sifat yang berbentuk penafian. Jadi daripada sifat-sifat yang 20 tadi, kumpulan sifat yang benar-benar menunjukkan kepada pemahaman satu sifat yang wujud pada zat Allah Subhanahu wa taala ialah 7 sifat ini, iaitu kudrat, iradat sehinggalah kalam. Maka oleh sebab itulah dia dinamakan al-ma'ani, yang bermaksud sifat yang benar-benar wujud pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah makna ma'ani. Ma'ani dia mempunyai makna sifat. Kan, jadi apabila kita berkata sifatul ma'ani, yang dimaksudkan ialah sifat yang ianya benar-benar sifat. Kan, cuma apakah maksud benar-benar sifat tadi? Maksud sifat yang benar-benar wujud pada zat Allah Subhanahu wa taala yang dapat dilihat sekiranya Allah telah membukakan hijab daripada manusia. Dan itu sedikit yang ingin kita bincangkan tentang lafaz al-ma'ani, yang bermaksud sifat-sifat yang wujud pada zat Allah Subhanahu wa taala. Daripada kumpulan 20 sifat tadi, dialah yang layak digelar sebagai sebenar-benar sifat, kerana dialah satu kumpulan sifat yang benar-benar wujud pada zat Allah Subhanahu wa taala, berbeza dengan sifat-sifat sebelumnya dan sifat-sifat selepasnya yang setengahnya merujuk kepada hal, keadaan, dan setengahnya merujuk kepada amrun i'tibari, pemahaman di dalam akal pemikiran manusia. Jadi setelah kita memahami istilah al-ma'ani, maka kita boleh melihat setiap satu demi satu sifat tersebut yang dinyatakan di dalam buku kitab ini. Dan yang menjadi persoalan pertama yang ingin kita bincangkan ialah permasalahan terjemahan sifat-sifat tersebut ke dalam bahasa Melayu. Jadi kita maklum apabila kita bincangkan kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar dan kalam, kita sekarang sedang membincangkan sifat Allah. Jadi kita maklum kita tidak membincangkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang nak dibincangkan sekarang di bawah lafaz kudrat ialah satu sifat yang wujud pada zat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita membincangkan tentang al-basar, kita sedang membincangkan tentang satu sifat yang wujud pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu maklum bahawa kita tidak membincangkan perbuatan Allah. Begitu juga dengan sifat sama', kita sedang membincangkan satu sifat yang wujud pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak membincangkan tentang perbuatan, kan? Kerana apabila kita namakan buku ini sebagai sifat 20 ataupun ilmu ini dikenali sebagai sifat 20, maka fokus ni ialah mengenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam melalui sifat-sifat, bukan melalui perbuatannya. Jadi apabila kita membincangkan masalah terjemahan, ni salah seorang ulama yang agung, iaitu Pak Al-Fatani radhiyallahu ta'ala anhu, dia menulis di dalam kitabnya yang amat terkenal Baquratul Amani,
tentang permasalahan terjemahan si 7 sifat ma'ani ini. Jadi secara kesimpulannya ataupun secara keseluruhannya, Syekh tersebut, iaitu Syekh Fadil Al-Fatani tadi, dia menegur tentang kesilapan yang masyhur digunakan di kalangan masyarakat Melayu satu masa dahulu. Sebagaimana contohnya apabila kita membincangkan tentang sifat sama. Allah Subhanahu wa taala mempunyai satu sifat di dalam sifat 20 yang dipanggil sebagai As-Sam'u. Jadi di satu masa dahulu apabila kita mengaji tentang sifat As-Sama', maka kita akan menterjemahkannya dengan makna mendengar. Dan apabila kita membincangkan tentang sifat Al-Basar, maka kita akan menterjemahkannya dengan makna melihat. Jadi sekiranya kita merenung sedikit di dalam bahasa Malaysia moden pada hari ini dan mungkin juga pada masa dahulu, apabila kita mengatakan Zaid melihat ataupun kita membuat ayat Zaid mendengar, maka sekarang kita sedang menceritakan satu perbuatan bagi Zaid. Maksudnya lafaz mendengar dan lafaz melihat, dia ialah lafaz di dalam bahasa Malaysia yang merujuk kepada kata kerja, yang merujuk kepada perbuatan, yang merujuk kepada kelakuan perbuatan seseorang sama ada dia masa dahulu, sekarang ataupun akan datang. Jadi kita perlu ingat bahawa yang sedang dibincangkan di dalam ilmu tauhid ialah sifat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak membincangkan tentang perbuatan. Jadi apabila kita menterjemahkan sifat al-basar dengan makna melihat, maka sekarang kita sudah menterjemahkan sifat dengan perbuatan. Maksud basar merujuk kepada satu sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita terjemahkan basar dengan melihat, melihat ialah perbuatan. Melihat ialah kata kerja di dalam bahasa Malaysia. Maka amat tidak sesuai satu kalimat di dalam bahasa Arab yang merujuk kepada kata nama. Tiba-tiba di dalam bahasa Malaysia, kita menterjemahkannya dengan lafaz yang merujuk kepada kata kerja. As-sama' ialah kata nama di dalam bahasa Arab. Kita terjemahkan di dalam bahasa Malaysia mendengar. Dan mendengar tadi ialah kata kerja di dalam bahasa Malaysia. Maksudnya perbuatan di dalam bahasa Malaysia. Maka ulama tadi menegur, kan Syekh Fadil Al-Fatani tadi, pada Al-Fatani dia menegur. Dia berkata tidak sesuai ataupun tidak tepat sekiranya lafaz yang merujuk kepada kata nama di dalam bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia dengan menggunakan kata kerja. Maka untuk mengelakkan kekeliruan tadi, kan satu masa dahulu apabila kita membincangkan tentang kudrat, maka kita kata kudrat ialah berkuasa. Jadi lafaz berkuasa, dia merujuk di dalam bahasa Malaysia kepada dua makna. Satu maksud sekarang ini imbuhan ber. Dia merujuk kepada satu perbuatan seperti berkata-kata, berjalan. Maka boleh juga lafaz berkuasa menunjukkan kepada kata kerja. Jadi sekiranya lafaz berkuasa merujuk kepada kata kerja, maka tidak sesuai diterjemahkan al-qudrat dengan makna berkuasa. Maka oleh sebab itu di dalam kitab ini kita tukar terjemahan tersebut kepada lafaz kuasa, kan, untuk mengelakkan pemahaman kata kerja daripada terjemahan tadi. Begitu juga dengan sifat kedua, iaitu sifat al-iradat. Sekiranya lafaz iradat kita terjemah dengan berkeinginan ataupun berkehendak. Jadi dikhawatiri imbuhan ber, kan, sebagaimana telah kita bincangkan tadi, dia boleh merujuk kepada perbuatan seperti berjalan, bermain. Maka oleh sebab itu terjemahan yang diharap merujuk kepada kata nama, yang boleh dinamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan kata nama tersebut, ialah lafaz kehendak. Jadi lafaz al-iradat tidak lagi diterjemahkan dengan mengkehendaki ataupun berkehendak. Lalu bahkan diterjemahkan dengan satu kalimat yang asas yang diistilahkan sebagai kehendak, yang merujuk kepada iradat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan lafaz ilmu. Kan, sekiranya kita kata ilmu bermaksud mengetahui, maka kita maklum bahawa imbuhan
Kan di dalam bahasa Malaysia dia banyak merujuk kepada perbuatan, memotong, memilih. Jadi sekiranya kita kata al-ilmu bermakna mengetahui, maka dia khawatiri terjemahan tersebut merujuk kepada kata kerja. Jadi terjemahan yang mungkin sesuai yang kita usahakan dalam menterjemahkan al-ilmu ialah pengetahuan. Begitu juga dengan sifat al-hayat, diterjemahkan dengan hidup. Jadi as-sama' diterjemahkan dengan pendengaran. Al-basar diterjemahkan dengan penglihatan. Penukaran terjemah ini ataupun penterjemahan yang baru ini, moga-moga kita tidak menterjemahkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam bahasa Malaysia dengan kata-kata kerja. Cuma yang menjadi kekeliruan ataupun yang menjadi kerumitan ialah sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir daripada sifat ma'ani, iaitu sifat al-kalam. Al-kalam satu masa dulu kita terjemahkan dengan makna berkata-kata. Dan kita telah maklum berkata-kata tidak merujuk kepada kata nama. Bahkan berkata-kata merujuk kepada satu perbuatan daripada seseorang individu bercakap, berkata-kata dan sebagainya. Tadi penulis kitab yang asal iaitu Syekh Baquratul Amani, dia berkata terjemahan yang sesuai bagi lafaz al-kalam ialah dengan kita mengatakan al-kalam artinya per kata. Maksud kita gunakan imbuhan per kan, yang merujukkan kepada sesuatu alat seperti pemotong dan sebagainya, lalu ditambahkan kepada lafaz kata, maka dia menterjemahkan lafaz kalam dengan makna perkata. Walau macam mana pun kita boleh mengekalkan lafaz Arab tersebut. Kan lafaz kalam, sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala kita kekalkan dalam bahasa Melayu dengan lafaz kalam. Kerana kita telah maklum kita selalu menyebut sehari-harian Quran ialah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kan, maksudnya kita sama ada kita terjemahkan dengan perkata sebagaimana dicadangkan oleh penulis kitab Baquratul Amani, ataupun kita terus gunakan lafaz kalam itu sendiri kerana amat rumit kan di dalam bahasa Malaysia untuk mencari satu lafaz yang merujuk kepada kata nama di dalam bahasa Malaysia yang sesuai diterjemahkan lafaz kalam kepada kata nama tersebut. Jadi itu perkara kedua lah yang nak dibincangkan ialah permasalahan terjemahan. Jadi yang menjadi isunya ialah sifat 20, dia menceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita memerlukan kata nama untuk memahamkan kepada mereka yang mempelajari tentang sifat-sifat tersebut dalam menterjemahkan sifat-sifat tadi. Kita memerlukan kata nama untuk menterjemahkan kata nama di dalam bahasa Arab. Sekiranya dalam bahasa Arab dia menggunakan fi'il seperti yasma'u, sami'allahu liman hamidah, maka pada ketika itu sememangnya kita terjemahkan dengan telah mendengar ataupun sedang mendengar. Tapi sekiranya lafaz tadi dia menggunakan kata nama seperti as-sama', lalu kita terjemahkan juga dengan lafaz mendengar, maka di situ ada kekeliruan ataupun ada kesalahfahaman dalam menterjemahkan lafaz-lafaz kata nama di dalam bahasa Arab kepada kata kerja di dalam bahasa Malaysia. Jadi itu perkara kedua yang kita bincangkan. Perkara pertama yang telah kita bincangkan tadi ialah makna bagi lafaz al-ma'ani, iaitu sifat yang benar-benar wujud, sifat yang sebenar-benarnya sifat, yang membawa satu makna yang baru, yang membawa satu pemahaman yang baru yang wujud pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketujuh-tujuh sifat ini diistilahkan sebagai sifatul ma'ani. Jadi perbahasan yang ketiga yang nak kita bincangkan sedikit ialah lafaz at-ta'alluq. Maksud Imam Sanusi radhiyallahu anhu, dia berkata sebagaimana di bawah ni dia kata sifat al-basar berhubung ataupun berta'alluq dengan benda-benda yang wujud sahaja. Dan apabila kita membincangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ulama radhiyallahu anhum mereka cuba memperincikan sifat tersebut. Lalu mereka berkata, apabila Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat basar, sifat penglihatan, maka menjadi persoalan sifat penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai hubungan dengan apa? Sebagaimana kita bertanya pada diri kita, saya mempunyai sifat pendengaran. Jadi pendengaran yang dikurniakan oleh Allah ini
apakah hubungannya dengan sesuatu yang berada di luar sana? Apakah sesuatu yang berada di luar sana yang mempunyai hubungan dengan pendengaran saya? Maka jawapannya amat mudah, iaitu suara. Maksudnya sama, pendengaran manusia mempunyai hubungan dengan suara. Maksudnya pendengaran manusia menyerlahkan suara kepada pemilik pendengaran tadi. Jadi hubungan antara pendengaran dengan suara ataupun ikatan ataupun pertalian antara pendengaran dengan suara diistilahkan di dalam bahasa Arab sebagai at-ta'alluq. Jadi ta'alluq bermaksud hubungan. Jadi sekarang kita tanya, saya mempunyai pendengaran. Pendengaran saya berhubung dengan apa? Maka dengan mudah kita jawab, pendengaran manusia mempunyai hubungan dengan suara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak menyalahkan pendengaran kita sekiranya tidak dapat melihat meja yang berada di hadapan kita. Kerana pendengaran tidak mempunyai hubungan dengan objek yang wujud. Bahkan pendengaran kita telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya mampu mempunyai hubungan dengan suara-suara. Begitu juga dengan kita punya penglihatan. Penglihatan kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai hubungan dengan objek yang kasar. Objek yang kasar, maka mata kita mempunyai hubungan dengan objek tersebut. Tapi sekiranya ada makhluk yang halus, ataupun sekiranya ada objek yang halus, maka mata kasar kita tadi tidak mempunyai hubungan dengan objek-objek ataupun jisim yang halus tadi. Maka di dalam bahasa Arab, sekiranya kita ingin mengungkapkan perkara ini di dalam bahasa Arab, maka orang Arab menggunakan istilah at-ta'alluq. Sebagaimana kita buat ayat, mata saya berta'alluq dengan objek kasar. Mata saya tidak berta'alluq. Maknanya tidak mempunyai hubungan dengan makhluk-makhluk yang halus. Maksudnya objek yang halus. Kan makhluk yang halus penciptaannya tidak mempunyai hubungan dengan mata saya. Maksudnya mata saya tidak boleh melihat makhluk tersebut. Jadi itu perkara yang mudah difaham. Maksudnya apabila kita membincangkan tentang sesuatu sifat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada diri kita, untuk lebih memahami sifat tersebut, untuk lebih jelas tentang fungsi sifat tersebut, maka ulama membincangkan tentang hubungannya dengan sesuatu yang berada di luar. Jadi apabila kita mengetahui tentang hubungan tersebut, maka tak adalah berlaku salah faham. Lalu kita mengatakan, mengapakah telinga ataupun pendengaran saya tidak dapat mendengar meja tadi? Maka kita pun tak ada menyalahkan telinga. Kerana kita maklum bahawa telinga tidak mempunyai hubungan ataupun pendengaran tidak mempunyai hubungan dengan objek yang kasar ataupun diistilahkan sebagai sesuatu yang mawjud. Bahkan kita maklum bahawa pendengaran hanya mempunyai hubungan dengan suara. Suara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ulama tauhid radhiyallahu anhum membincangkan tentang 7 sifat ma'ani ini, maka mereka membincangkan juga tentang hubungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita perlu maklum bahawa perbahasan ini ialah satu perincian yang terperinci di dalam ilmu tauhid yang dihukumkan oleh ulama radhiyallahu taala anhum sebagai tidak daripada tuntutan fardu ain di dalam ilmu tauhid. Maka oleh sebab itu sekiranya kita tidak dapat memahaminya ataupun kita tidak dapat menyelaminya dengan betul-betul jelas apakah yang dimaksudkan dengan ta'alluq dan sebagainya, maka dia tidak menjadi kesalahan dan dia tidak menjadi satu tuntutan ke atas umat Islam. Bahkan yang menjadi kewajipan yang amat sangat ke atas setiap individu Muslim ialah mengetahui dan meyakini bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Dan Allah Ta'ala tadi mempunyai sifat al-iradat, kan, sifat dengan ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Ada perincian. Kan bagi perbahasan-perbahasan ini hanya perlu diketahui oleh sekumpulan manusia untuk mereka tadi menghilangkan dan menolak syubhat-syubhat sekiranya datang ataupun berlaku di kalangan umat Islam. Jadi itulah yang dapat kita bincangkan kepada kali ini. Kan pertamanya yang berkaitan dengan definisi al-ma'ani, yang bermaksud sifat, yang benar-benar sifat yang wujud pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita bincangkan tentang terjemahan sifat-sifat al-ma'ani ini. Moga-moga kita tidak menterjemahkan
sesuatu sifat yang dinamakan dengan kata nama, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia dengan menggunakan kata kerja. Bahkan adalah lebih baik, kan, sekiranya kita dalam bahasa Malaysia tadi, kita cari kata-kata nama yang bersesuaian, lalu kita gunakan kata nama tersebut untuk menterjemahkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali ialah perbahasan tentang at-ta'alluq, kan, perbahasan tentang hubungan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amat mudah, kan, sebagaimana kita kata, sifat basar Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai hubungan, kan, dengan segala makhluk yang wujud. Maksudnya Allah, apa segala makhluk, kan, apa saja sesuatu yang wujud, maka sifat basar Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai hubungan, kan, maksudnya bertakluk. Dalam Arab ini dikata bertakluk, mempunyai hubungan dengan segala benda-benda yang wujud. Jadi itu 3 perkara yang dapat kita bincangkan. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita dan mengelakkan daripada kita kesilapan dalam memahami akidah yang sebenar, kerana tersalah, kan, dalam memahami perkara akidah atau beriktikad pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara yang sebaliknya, itu ialah satu dosa. Kan, itu ialah satu dosa yang menyebabkan orang yang beriktikad dengan iktikad yang salah tadi dihumbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, umatku akan berpecah kepada 73 dan 72 daripadanya dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekiranya kita bertanya mengapakah mereka dicampakkan ke dalam neraka Allah? Kerana mereka tadi membawa akidah yang salah. Kerana mereka tadi salah faham tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Beriktikad dengan iktikad yang bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka oleh sebab itulah pemahaman ilmu tauhid, kan, dengan pemahaman yang tepat ialah amat penting, kerana salah faham di dalam ilmu tauhid ialah sama seperti kita tadi membuat dosa-dosa yang zahir di jasad. Kan, sebagaimana kita amat takut, kan, untuk berzina, kerana berzina tadi satu dosa yang akan mencampakkan manusia ke dalam neraka, maka sepatutnya juga kita amat takut tersalah akidah, dan kita perlu menjaga akidah kita dan akidah ahli keluarga kita daripada disesatkan ataupun dipesongkan oleh 72 kumpulan yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wujud di setiap zaman. Kan, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara akidah kita dan ahli keluarga kita daripada ajaran-ajaran yang menyimpang daripada ahli sunnah wal jamaah. Moga-moga dengan pengajian ini Allah Taala memberikan peliharaan dan pemahaman kepada akidah kita. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.